Screenshot geng, ni apa benda ni? Screenshot geng, ya Allah. Nampak geng, nampak subhanallah. Cepat geng screenshot. La ilaha illallah, nampak geng. Weh, tengok geng. Macam dia bergambut geng, nampak geng. Siapa nampak tekan satu geng. Ni. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rijal ghaib. Ya ma'syar jin, nampak geng. Allah, ni antara kebesaran Allah geng. Siapa nampak tekan satu. So bangun ni. So bangun ni ada geng-geng dengan taksi kongsikan. So pernah ada satu geng taksi hantar satu perempuan tua kat sini. So bila sampai rumah, duit yang dia dapat tu tukar jadi daun. So bangun. Sekitar tahun 2005, satu kegilaan melanda segelintir anak muda di Nusantara apabila berani meredah kawasan seram dan menakutkan pada lewat malam semata-mata merungkai perkara misteri. Di Malaysia, kegilaan tersebut dipelopori dengan wujudnya kumpulan aktiviti paranormal bernama Seekers. Lebih menarik, kegiatan mencari makhluk alam gaib kumpulan ini turut disiarkan di saluran televisyen hingga ianya mencetuskan fenomena luar biasa dalam masyarakat. Sehingga kini masih wujud sebilangan anak muda yang berani meneruskan kegiatan mencari hantu bagi membuktikan kewujudan entiti mistik itu. Malahan, dalam dunia digitalisasi kini, ada juga pihak yang menjadikan platform media sosial untuk meneroka alam misteri sambil menjana sumber pendapatan. Bagi merungkai apakah yang menjadi punca sehingga wujud segelintir pihak yang berani mengambil risiko untuk memburu jembalang, sumber kini bawakan khas kepada anda sekumpulan paranormal yang kini semakin aktif berkongsi kisah lokasi mistik menerusi aplikasi TikTok iaitu Nas Paranormal berserta rakan-rakannya. Saksikan rakaman temu bual ini. Okey, Abang Nas. Saya panggil Abang Nas lah. Okey, macam kita tahu kan, aktiviti paranormal ni bukanlah satu perkara yang macam biasa-biasa tau. Dia bukan semua orang boleh terjebak. Saya boleh tahu macam mana Abang Nas boleh terdorong untuk lakukan aktiviti paranormal ni? Okey, pada mulanya saya mula-mula berjinak-jinak ni saya ikut sahabat saya, dia lakukan perubatan Islam. Jadi dia punya perubatan Islam, dia tak caskan wang ringgit, tak kenakan mahar. Jadi orang datang seikhlas hati. Jadi bila saya jinakkan diri, saya sibukkan diri tengok, saya ikut dia, tolong pegang-pegang pesakit. Waktu tu usia berapa waktu tu? Masa tu dalam 2016. So ikut-ikut dia, tolong pegang kaki pesakit. So baru kita tahu, orang yang tak rasa depan mata dia tak tahu. Tapi kita selaku orang Islam, kita wajib percaya yang Allah ciptakan pelbagai makhluk dalam muka bumi ni. So, jadi bila saya ikut dia, kita boleh tahu benda yang selama ni kita tak nampak, macam ni tak logik melalui akal fikiran kita, boleh ada. Macam paku boleh keluar dalam tubuh badan. So kira benda tu memang abang sendiri nampak benda tu terjadi? So perempuan yang boleh bercakap dalam bahasa Siam. Perempuan tu kecil tapi memerlukan kederat 4-5 orang lelaki untuk setirkan dia supaya tak ganas lah kan. Starting tu kira start dengan ikut jinak-jinak tolong orang berubat. And then bila waktu yang mula betul start serius tu? Akhir 2018 nak masuk 2019. Time tu baru saya start serius dekat aplikasi Miko Live. Time tu saya dengan kawan saya, yalah kita dah tengok macam-macam live saya tengok. Jadi saya bincang member saya, jom kita buat sesuatu, at least kita boleh bagi saham ni ke orang. Member saya pun cakap, apa saham yang kita nak bagi ke orang? Saya kata zaman sekarang ni ada platform yang boleh kita jana income. Jadi kita fikir, saya buat satu paranormal dekat Miko Live. Jadi dekat Miko Live sama juga macam TikTok, dia boleh jana income. Jadi dekat situ first income kita orang kita dapat 1,800. Jadi kita bahagikan, kita buat food bank. Itu first kali misi kita berjaya. Dan kita terus ke yang seterusnya, next month kita bagi rider food panda makan. Kira buat apa panggil aktiviti paranormal sambil betul. bersedekah ni lah. Ambil macam tu je. Sedikit orang kata walaupun tak banyak, walaupun
kita tak perlu nak jadi ahli politik untuk bantu orang. At least kita buat paranormal pun boleh bagi manfaat pada orang. Okay, macam abang buat paranormal tu kan, selalunya sumber apa panggil macam dapat sumber info kan dekat mana tu based on orang bagi tahu ke atau pernah dengar cerita ke atau ada instance dia rasa tempat ni tak kena ni ya. Macam kalau macam saya punya homework banyak sikit. Apa saya kalau kita dapatkan sinopsis cerita ni, kira kisah banglo ni ke rumah ni apa kisah. Jadi lepas kita dapatkan kisah tu, saya akan buat confirmation. Saya akan turun ke lokasi, akan pergi dekat sekitar jiran ke. So, saya pernah dekat Seksyen 12 di Shah Alam, satu banglo yang lebih 22 tahun terbengkalai. Banglo tu dijual di bawah harga pasaran. Okay, jadi kita pernah explore kat situ. Jadi so kita tahu macam tempat-tempat ni masa kita pernah datang, bila kita jumpa kat jiran hari pertama jiran tak nak bekerjasama. Hari kedua saya datang lagi, tak nak bekerjasama. Hari ketiga baru nampak jiran tu nak cerita. At least daripada situ kita tahu, oh daripada jiran maklumkan satu keluarga kena simen. Yang orang lain bagi tahu anak dia kena bunuh. So kita ada dua penceritaan kat situ lah. Pernah tak macam dapat call ke DM ke orang minta datang tolong berubat? Sepanjang dah biasa dengan aktiviti paranormal ni kan, ada tak? Pernah, tapi saya tolak lah. Sebab saya bukan ahli dalam bidang rawatan. Sebab bahagian rawatan ni dia ada khusus dia kan. So saya bukan ahli dalam rawatan. Cuma saya minat dunia paranormal. So paranormal is paranormal, perubatan is perubatan. Dia tak boleh dicampur adukkan sekali. So kira kalau ikut kan dah berapa banyak, kalau abang kira sendiri kan dah lebih daripada berapa agak-agak abang dah buat paranormal ni? Berapa kali dah? Sepanjang lebih berapa kali agak-agak? Lebih 40 kali saya. 40 kali banyak agak lah. Sepanjang daripada yang serius tu lah. So dalam 40 kali tu kan, apa yang pengalaman yang paling worst lah abang pernah lalui? Okay, ada dua pengalaman saya. Yang pertama dekat Kolej Sibertel Bangi. Satu kolej yang berada dekat Bangi. Satu blok terdapat 54 unit. Satu unit luasan 300 kaki persegi. So dekat Kolej Sibertel terdapat seorang student perempuan gantung diri menggunakan wire streka. Selepas 2 minggu baru pihak kolej jumpa dia, dan pihak kolej mula-mula cuba nak tutup benda ni. Tapi tak boleh tutup sebab mayat manusia dia bau. Betul. So nak suruh tak boleh. Benda tu orang tahu kan. Jadi itu yang paling teruk ketika saya berada dekat blok D waktu tu, dekat lepas raya waktu tu saya buat explore. Saya nak keluar lah tapi saya tak boleh keluar kat situ. Kat dalam blok dalam blok D ada hampir 27 minit. So saya berpusing. So saya bawa live lah, semua viewers nampak benda tu. Padahal saya dah keluar dah blok D tu. Tapi bila saya jalan masih dalam blok D lagi. Okey, nak jadikan cerita baru dah pusing dah dekat setengah jam tak boleh keluar. Saya letak stand ni, jadi kita bersaing kita. Time tu seorang? Saya ada berdua. Dua memang tak lepas tak boleh lepas. Sampai phone member saya connection loss. So itu dah tanda awal. Jadi kita orang Islam kan, kita percaya yang ayat-ayat suci Tuhan ni betul-betul berkuasa. Kita baca kena yakin dan tahu maksud dia. So, saya letak stand saya. Bila jadi macam tu, better kalau tim para dah tak jumpa jalan keluar, jangan keluar lagi. Puan duduk sekejap. Contoh azan pun boleh, surah Al-Ikhlas pun boleh, kan? So benda tu sedikit sebanyak dapat membantu kita sebenarnya kalau kita yakin. Sebab benda tu dah jadi depan mata saya, dah kena pada batang hidung saya, tak jumpa jalan. Bangunan tu macam tak logik, saya tak jumpa. Saya dah pergi bucu sana tak jumpa, bucu sini tak jumpa, bucu sini tak jumpa, bucu sini tak jumpa. Saya pusing-pusing, paksi saya kat tengah-tengah balik. So masa tu berpeluh lah. Yang kedua, laluan makam. So laluan makam ni tak banyak host TikTok tahu tentang lokasi ni. So kita pun baru jumpa lokasi ni. Satu hari tu saya buat tinjauan solo. Malam tu saya datang sorang-sorang. Macam biasa kita cek rezeki. So kita buat exploration. So laluan ni saya panggil laluan makam sebab dia boleh akseskan kita ke makam. Okay, so satu laluan dalam kita lalu sampai dekat satu ketika lokasi ni buluh kuning. Dan tengah live saya punya coverage lost. Walkie-talkie tak boleh fungsi dan sekeliling saya macam Genting Highland. Kabus. Masa tu baru saya terfikir anak isteri saya. Masa tu ada terfikir sebab itu paling mencabar kan bagi saya. Saya dah habis surah masa tu dah. Dan tu pukul berapa bang? 3:10 minit tu.
Oh, selalu memang kalau abang buat homework ni memang time-time memang malam punya ni Malam lah. kita ambil film malam kan. So bila keadaan ni jadi kabus tu memang kita rasa perasaan takut kan. Tapi alhamdulillah bila kabus tu nak beransur pulih je, saya nampak di satu jalan, saya terus jalan, terus saya nampak jalan keluar. Dan pada ketika tu walkie-talkie memang full bateri, torchlight semua. Tiga bateri. Torchlight saya memang dalam, saya akan jaga bateri dia, kita akan pastikan kalau dah separuh kita kena tukar. Supaya viewers tengok, viewers nak kualiti, dari segi audio visual kita kena jaga angle. Jadi tak logik. Phone tak boleh, torchlight tak boleh on, walkie-talkie tak boleh on. So masa tu memang Dia jalan dia apa, memang ya, dia tak ada muncul apa-apa, tak cuma macam rasa berasap berat lah. ke. Dia berkabus kat skrin saya kan. Memang dia berkabus. Jadi hilang dia kabus tu, torchlight saya pun menyala. Oh. Itu memang jadi kat diri saya sendiri. Tapi tak serik ke abang? So sekarang macam abang buat sekarang ni macam every night memang akan pergi buat ke, atau dia ada dalam Memang seminggu tu berapa kali je bang? Seminggu biasa kita buat 5-6 kali lah. 5-6 kali. So kita biasa ambil Selasa sampai Sabtu, kadang Isnin sampai Sabtu. So biasa satu hari saya akan ambil rest lah. Aktif jugalah. Selalu Kalau buat tu macam berapa lama tempoh? Ke ada macam sampai dah jadi apa-apa baru nak tutup ke macam ni? kita start paling awal 11.30. Kadang-kadang sampai pukul 2. Kadang-kadang kalau start lewat pukul 12. Borak-borak-borak. Kita start 1, kadang sampai pukul 2.30. Paling kuat 2 jam, 2 jam setengah. Sebab kita tak ambil masa yang lama. Sebab bila kita ambil masa yang lama, tu viewers akan boring. So kita kena buat satu yang supaya viewers nak tengok lagi benda ni. Macam tu. Tapi sepanjang abang buat tu ada tak yang macam memang muncul tiba-tiba zap ke Dia benda ni macam asap lah. Tapi dia tak boleh, itu pada rezeki saya mungkin macam tu, tapi saya nampak memang macam asap benda tu. Memang dia tak sempurna. Tapi bila kita datang, dia akan hilang. Itu pada pengalaman saya, sebab dia akan nampak macam asap. Ya, orang yang tengok live tu, dalam live tu macam mana? Dalam live dia nampak macam berbentuk macam asap tau. Saya ada, boleh nanti saya share kat akak satu gambar yang kita dapat, yang pada awalnya saya tak perasan benda ni. Dah balik baru sahabat kita hantar ketika live tadi, saya check balik video memang ada. Dia, waktu kita ni dia tak ada lah. Bila kita dah balik tu baru dia nak muncul, tunjuk. Baru betul. So kira sebelum nak start live tu, ada tak abang buat apa-apa amalan ke, macam penting ke, kena buat wajib lah kiranya? Cuma soalan sensitif, tapi kalau kita kongsi amalan ni saya segan nak cerita. Okay, baik. Biasanya sebelum kita pergi, macam biasa dalam paranormal ni, saya selalu ingatkan kawan-kawan yang baru jadi host. Saya bagi tahu diorang TikTok adalah satu platform yang menjadi income. Okay, macam saya sebelum pergi, kita mana-mana orang yang buat paranormal pun dia akan jaga 5 waktu. Itu yang penting. Lepas tu sebelum pergi ke lokasi, kita lakukan solat hajat. Solat hajat tu minta Allah lindung ujung rambut, ujung kaki, tak ada apa mudarat, tak ada apa, bila balik tak ada yang berikut. So macam kita kat lokasi, kita dah habis paranormal, sebelum balik kita akan buat penutup. Oh, yang penutup juga. Memang sebab kadang-kadang kita cuba seru, kadang-kadang ada seru. Seru bukan memuja, seru lain, puja lain. Seru kita seolah panggil. Macam kita minta gerakkan apa-apa, kau gugurkan daun, seumpama macam tu lah. So biasa penutup yang kita lakukan tu, kita akan laungkan azan, kita akan selipkan 3 kul, surah Al-Fil, okay, dengan doa Nabi Sulaiman. So baru kita balik ke rumah. Sebab golongan jin ni macam kita juga Kak. Dia ada yang baik, ada yang nakal, kan? Ada jin Islam, ada jin kafir. So diorang ni ada golongan yang nakal lah. Yang nakal ni akan suka ikut, mengganggu. Itu memang perangai golongan jin. Bagi merasai sendiri pengalaman meneroka dunia misteri, kru Sembegini turut mengikuti Nas dan rakan-rakannya ke sebuah kawasan banglo terbengkalai yang terletak di sekitar Lembah Kelang. Debaran kian terasa saat mengikuti jejak tim para itu, kerana kru kami berasa tidak sedap hati saat mengetahui kisah banglo yang dikenali sebagai banglo sihir itu dahulu seringkali menjadi tempat pemujaan.
Boleh ceritakan tak apa yang ada dekat ruang tamu kan? Ruang tamu. Okey, boleh ceritakan tak kisah-kisah yang terdapat di ruang tamu ni ke ataupun di sekitar bawah ni ke macam mana? Okay, so secara khusus ni kita pernah dapat screenshot satu objek dekat ujung ni. So memang ada satu cerita yang viewers kita share daripada geng-geng abang taksi. So pemandu taksi ni pernah dapat satu penumpang, satu customer dia untuk minta hantar ke sini. So perempuan tu perempuan tua. So lepas dia hantar kat sini, so lepas transaksi dia ambil duit semua. So laki taksi ni pernah tanya perempuan ni, betul ke alamat ni? Perempuan ni tak cakap apa, senyum je. So lepas bagi duit, laki tu pun U-turn nak tengok perempuan ni betul ke masuk rumah ni. Lepas U-turn perempuan tu pun hilang, tak ada. Dan laki taksi tu pun terus balik ke rumah. Sampai ke rumah, duit tu tukar jadi daun. So ada satu bilik ritual kat atas ni. Kita difahamkan bilik ni sebagai bilik pemujaan. So nanti korang akan rasa aura ada kat sana. Jom kita bawa. Kita bawa akan meja untuk naik ke bilik ritual kat atas. Okey, sekarang ni kita cuba meninjau di kawasan atas banglo ni. Dan dikatakan bahagian atas adalah bilik pemujaan. Jadi bagi kita rasa sebenarnya aura dikatakan bilik ritual berada di kawasan ni. Bilik di mana pemilik rumah melakukan pemujaan. Di sini juga telah ditinggalkan sebuah nota ya. Jika anda berniat jahat, mungkin akan ada aura-aura jahat yang akan berada di sekeliling anda. Jadi, ubahlah niat. Assalamualaikum. Malam santai, malam santai. Itulah lagi ni. Biasa persediaan sebelum kita sampai ke lokasi, biasa kita macam saya kita akan lakukan solat hajat 2 rakaat. So kita minta Allah lindung dari ujung rambut sampai ujung kaki. So kita minta tak ada apa-apa yang mudarat lah. So selamat pergi selamat balik, itu yang penting sekali lah. So kita percaya Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. So kita punya batin dan fizikal pun ada persediaan lah, insyaAllah macam tu lah. Okay, so biasa nak pastikan tempat. So 3 hari sebelum kita dah make sure nak pergi hari ni, 3 hari sebelum kita dah tahu lah. So nak pergi mana, so lokasi tu macam mana. Kita minta daripada pendapat daripada tim-tim lain juga yang pernah explore kat sini, macam mana cerita dia punya aura, macam mana korang explore. Selain daripada source YouTube, so daripada info-info daripada kawan-kawan, mungkin jiran-jiran. So itu antara source info kita dapat lah. Kadang tu kita bincang macam saya berkolab dengan Nas Paranormal. Okay. Contoh saya masuk banglo sihir, Nas masuk banglo penanggal. Okay, kita ambil dalam sejam, 2 jam macam tu. So kita akan bertukar. Saya akan masuk banglo penanggal, Nas akan masuk banglo sihir. Begitulah seterusnya. Macam pembelanjaan ni pada peralatan kita lah. Macam stand, lampu apa semua. Macam kalau nak upgrade lagi, lebih kena ni lah, tengok bajet pada diri sendiri lah. Okay, ada peningkatan daripada bajet tu, insyaAllah kita akan tambah lagi lah. Kita perlu ada standby barang lain lah. Contoh lampu ni bukan hanya satu saja untuk beli. So kurangnya adalah dalam 2 atau 3 standby. Dan macam nak kata telefon ataupun barang-barang lain, insyaAllah orang kata lebih pada tawakal je lah. Ketika membuat rakaman, kru kami turut didatangi seorang wanita yang merupakan penonton setia live paranormal di TikTok. Wanita yang mahu dikenali sebagai Ladybird itu berkata, menerusi perkongsian live para penggiat paranormal di media sosial membuatkan dia dapat mengikuti penerokaan alam misteri. Oh, memang daripada dulu, maksudnya daripada kecil memang hijab tu buka. So memang senang nampak. Lepas tu terjebak hiking, memang lagi ketara nampak penampakan tu. Dan tengok dalam Facebook ada live diorang buat para. Since 2017 memang layan je dan ni terjebak dalam yang TikTok punya live para. Kalau yang selalu follow memang daripada lama, daripada 17 ke 18 macam tu, Solar Ambush, Abang Hani. Memang Abang Hani, Mr. Zam, Abang Zam dengan ada memang dekat Facebook je.
Lepas tu saya dah ni kembali kepada TikTok ni bagai-bagai lah. Jebir, Bazanan, Nas, Faizal. Okay, so yang jadi pelik geng So yang jadi pelik kat sini takkan waris tak tuntut langsung rumah ni geng. So kalau kita ikutkan market price rumah sini kita ikutkan rumah ni atas 1 juta harga dia. Okay, so atas 1 juta harga dia. So pelik geng waris tak tuntut daripada rumah ni. Owner tinggal tak nak duduk. Rumah sebelah pun sama. Kalau kita tengok, so kamera boleh tengok rumah sebelah. Ini dikatakan rumah Banglo Tio. Seorang hartawan nama Tio pun tinggalkan juga rumah sebelah daripada Banglo Tio pun tinggal juga rumah. Sebelah daripada rumah tu pun tinggal juga rumah. So kita pun tak tahu apa cerita sebenarnya kan. Semua tinggalkan tak nak duduk. Rumah besar-besar kan. Okay, so rumah besar-besar. Bayang korang tengok kan. So sebelah ni banglo seorang hartawan nama Tio Pemilik rumah ni Cina ke? Yang ini saya tak pasti. Dia katanya yang sebelah Kalau yang sebelah Cina. Cina, Chinese So pun tinggalkan juga rumah ni. Tu dia ni, saya dengar orang jalan ni. Siapa nampak cahaya putih atas topi saya ni? Siapa nampak? Saya tak boleh pakai lampu terang, nampak ni? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Atas kepala saya, geng. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau fikiran logik kita lah, kat situ, kat atas pokok tu. Kat atas pokok ni. Abang boleh nampak tak kalau ada pokok pisang ke apa? Tak ada kan? So dia tergantung je kat situ bang. Saya memang terkejut lah. Memang saya terkejut masa tu. Tergantung tiba-tiba kan. Itu tu lagi pun saya pertama kali masuk rumah ni. Yang pernah selalu masuk pada sahabat-sahabat saya lain, para yang lain. Nas Paranormal, saya pun first time masuk rumah ni. Yalah, mungkin dia bagi salam kenalan kat saya kot. Saya tak jumpa jalan keluar. Bila saya masuk bahagian dapur sini, saya pusing keliling mana jalan keluar. Saya mencari jalan keluar tak jumpa. So apa pun saya istighfar banyak, zikir, surat kepada Allah. Alhamdulillah saya dapat punya jalan keluar balik. Bila tak lama tak jumpa jalan keluar bang. Tak jumpa jalan keluar. Kira JB memang serius dalam aktiviti parah ni ke atau macam just part time ke macam mana? Dulu hanya part time tapi lebih ikutkan dulu setiap hari jugalah pergi walaupun siang pagi ada kerja, malam still ikut jugalah. Kira macam dulu lebih pada ikut saja, tak ada ni. So masuk dalam tahun kedua macam tu baru saya start buat dengan live apa semualah. So sekarang ni saya lebih pada live lah. So sekarang saya tak bekerja. So saya lebih pada full dekat live saya. Macam Abang Faizal dia follow sebab starting tu kira daripada tengok diorang buat live ke macam rasa nak join lah ke macam mana? Macam saya memang ada minat tapi tak ada satu team. So bila ada satu team tu macam jumpa dengan Nas Paranormal, Jebir. So jadi seronok kita ada satu teamwork kan, kita boleh berkonspirasi kan. So saya pun tak full juga buat paranormal ni. Saya pun ada penjagaan saya sendiri. Saya ambil cuma 3 hari Isnin, Selasa dan Rabu saja. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad saya berniaga. So dah tak time tengah buat live tu tiba-tiba dia muncul tiba. Dia muncul. Muncul. Bagi saya selama saya buat dalam 6 tahun ni, muncul depan mata tu memang tak pernah lagi lah. Tapi kalau jarak agak jauh dalam 500 meter tu boleh ada lah. Dia hanya sama-sama. Dia nak wujud depan-depan tu memang agak susah. Memang saya berani kata memang susah lah nak wujud depan-depan sebab selama saya buat memang ni lah. Tapi mungkin belum keizanan Allah lagi nak wujud dia depan mata kan. Tak berani nak kata lah. Kita benda tu tak boleh, dengan mata kasar kita tak boleh nampak. So yang mana selalunya orang yang ijab mata terbuka tu, itu rezeki dia. So benda yang seketul tu korang boleh membezakan yang mana satu benar ataupun tidak. Kadang bila kita jalan macam tempat-tempat yang sunyi, so benda tu terasa macam aura dia ada macam bersebelahan kita kan, ada di belakang kita, tak tentu. Tapi pergerakan tu contoh kalau kat dalam hutan satu daun je bergerak.
angin tak ada. Daun-daun lain yang tak bergerak. Kenapa daun satu tu je bergerak? Itu menandakan dia ada di situ. Kalau dia bagi hint pun dia akan bagi suara, bunyi-bunyian, itu rezeki lah. Tu kalau macam viewers lain, bila kita live, saya akan pesan pada viewers minta tolong pakai earphone dan tak nak apa-apa berlaku pada diorang. Kalau dalam earphone diorang akan dengar jelas. Memang akan dengar jelas. Oh, maksudnya kalau buat live tu pun boleh dikatakan viewers yang tengok apa kemungkinan boleh terkena. Kemungkinan boleh terkena sekiranya ada macam budak-budak kecil di rumah, sekiranya kalau tak pakai earphone, kalau ada budak-budak kecil macam ada setengah live yang akan ada buat seruan dia. Betul. Dia ada seruan dia, ayat-ayat dia. So dalam setiap ayat yang dia buat seruan tu ada maksud-maksud dia. So elakkanlah elok pakai earphone untuk menjauhi daripada ni lah. Betul. Sekurangnya. So kalau terkena kita tak boleh nak Kira buat benda baru juga saya tahu. Kita kat tempat tu pun dah rasa suasana seram. So dalam earphone tu kita boleh dengar macam bunyi skrin. Saya kan dia tak kacau kat dalam skrin tu, dia Boleh. kacau kat belah Ada sana. yang macam orang lemah sebab semangat. pernah terjadi lah. Pernah berlaku. terjadi. So saya buat dekat mana? Contoh saya buat dekat sini, berlaku dekat Negeri Sembilan, Kedah ke mana, pernah Betul, berlaku. betul, Beh. Boleh berlaku benda tu. Bahaya juga ni. So kira cerita sikit kan abang, antara dalam banyak aktiviti para tu kan, apa antara pengalaman yang worst abang pernah lalui? Bagi saya lah selama saya buat, paling teruk saya kena saya pensan di lokasi. Time tu seorang ke apa? Time tu saya collab 2 team. Kiranya saya dengan satu team lagi daripada Negeri Sembilan. Kami bercollab di Penang, di salah satu kilang batu bata. So kilang tu mempunyai banyak kisah lah. Tapi kita berpecah. So yang satu team ambil ke arah lain, agak yang jauh. So saya ke arah lain. Dan pada situ saya tanpa sedar diri, saya hanya melihat sebelum saya pingsan sosok wanita yang berdiri depan mata. Dan saya sedar balik saya ada dekat masjid. Orang kampung yang tolong. Sosok wanita tu kan, abang nampak tu kan, dia macam mana, dia berupa manusia ke apa? Dia nak kata manusia ke macam mana tak berani nak kata lah. Sebab time tu kabur-kabur sebab dah nak tumbang betul. Betul. Tapi memang nampak macam wanita lah, tapi tak nampak rupa dia. Tapi dia berpakaian elok. Memang ni lah pakaian. Bukanlah bentuk yang pelik-pelik ni lah. Dia tak akan keluar seketul, dia akan keluar macam kita nak kata macam kain pun tidak. Nak kata macam kekabus-kabus pun macam tu juga. Dia seperti bayang-bayang lebih kurang betul orang kata macam sama-sama susah nak nampak benda tu sebenarnya. takkan keluar seketul. Kalau seketul tu betul orang kata rezeki lah. Rezeki. Kalau saya dah kalau lahir dah boleh tu. nak selfie dengan dia kalau dapat jom final. Start saya mula join apa semua ni, kira 2 tahun awal saya start adalah gangguan ikut balik, mimpi, family diganggu apa semua, sering kali berlaku lah. Tapi sejak saya dah ada amalkan sikit-sikit apa semua, alhamdulillah dah tahu apa patut yang kena buat semua, alhamdulillah lah. Sekarang dah tak ada kurang. Dia kurang lah orang kata, tak adalah sangat berlaku. Tapi kita macam bila dah terkena macam ni kan, still rasa tak serik tu memang tak ada, tak wujud dalam hati macam. Ada tak macam orang nasihat macam family sendiri nasihat cakap tak payahlah benda macam ni bahaya, sebab macam abang cakap kan pernah ganggu, family pun pernah terkena semua kan. Ada tak macam orang cakap tolonglah tak payahlah sebab macam menyusahkan diri and family sendiri. Macam mana penerimaan tu? Macam saya pada awalnya memang family saya tak terima saya buat benda ni. Dia kata benda mengarut orang kata lah kan. Betul bagi orang lain memang mengarut lah, benda ni tak tahu apa semua kan. Tapi bila saya dah bergiat apa semua, rajin follow apa semua, dan mak saya, family saya pun semua tahu apa benda yang saya buat, diorang restui lah apa benda yang saya buat. Diorang bagilah kebenaran untuk saya buat sampai sekarang saya bergerak solo. So bila ada minat, kita tengah takut, so kita kena ada keberanian sikit. Okay, so kita kena protect keberanian kita. Macam mana kalau contohlah kita sesat kat dalam hutan, apa yang perlu kita buat? So benda macam tu kita kena ada minat, kena berani. Dan tapi dalam hutan kita mana-mana tempat pun kita tak boleh berani sangat, tak boleh takut sangat. So kena tengah-tengah. So orang kata 5. Okey bang, dah pernah pergi banyak tempat juga kan? Kongsikan kepada saya 3 tempat yang abang rasa macam kalau boleh elak lah pergi waktu malam and berseorangan. 3 tempat. Bagi abang kat mana?
Mana nak bagi tahu. Pun pergi seorang. Tak ada macam kalau boleh macam bila dengar nama tempat tu kan, tak payahlah kau tak payah dah nak lalu seorang ke apa ke. Macam supaya orang pun macam tahu kat aware sikit kan kat mana. Kita tak tahu ada apa sebenarnya tapi rasa keras lah kat situ. Mulakan lu. Ya kan, saya pun tak Okey. tahu mana sebenarnya. Korang pernah dengar kan? Putrajaya pernah tahu kan? Okey, Putrajaya dulu dinamakan Kampung Perang Besar. So bila waktu malam pukul 12 ke apa ke, nasihat saya kalau boleh janganlah kata apa tempat-tempat yang sunyi, janganlah cuba nak jogging ke apa ke. Kat Putrajaya punya kawasan tu pula. Dia dekat tak silap saya dekat laluan nak pergi ke Dengkel. Kawasan desa pinggiran Putra tu, situ memang selalu jalan tu aksiden akan makan darah. Memang mesti ada yang kematian jalan tu. Tapi kira belah Kalau hujung boleh- Putrajaya juga tu kan. Kalau boleh elakkan. Bagi saya tak ada pun tempat nak kata elakkan apa semua, tapi just saya cakap kalau nak keluar waktu malam tempat-tempat yang betul sunyi atau macam contoh jalan raya orang kata Bukit Putus, Jalan Karak apa semua tu lebih better berteman lah. Contoh kalau macam perempuan ke apa ke, ataupun tak kisah kalau lelaki ke yang jenis lemah semangat ke tak biasa apa semua ni, better berteman lah orang kata, berhati-hati lah. Kalau boleh nak jalan seorang tu boleh, tapi ikut waktu dia lah. Kalau boleh 12 ke atas tu elakkan lah. Lepas tu macam sebilangan orang kata macam bila tengok kan, bila nampak live FYP lalu orang tengah buat parah kan, cari hantu semua kan, ada orang cakap macam benda ni mengarut sebab dia tak kacau kita tapi kita sibuk nak masuk kat kawasan dia, cari dia apa semua. So macam mana komen abang orang yang berpendapat macam ni lah, macam orang-orang buang masa lah bagi dia, aktiviti parah ni buang masa. So macam mana komen abang? Bagi saya macam saya lah, sebab tu saya kata kita ada dua. Satu eksplorasi, satu bahagian paranormal. Dia sebenarnya sama je dua-dua bidang ni, tapi eksplorasi ni lebih pada berjalan-jalan. Tu orang kata ada yang macam orang kata, saya tak katalah tapi ada orang kata paranormal ni lebih pada mencari. Itu yang saya tak kata, sebab ada juga orang kata paranormal ni ada yang lebih pada menyeru, memanggil apa semua. Sebab tu saya kata benda yang kita nak buat ni semua minat, bukan orang kata mengarut lah, benda yang buang masa datang mengacau dia, tak. Sebab tu saya kata explore, macam saya explore hanya berjalan-jalan menunjuk kawasan yang bersejarah, tempat yang dah lama ditinggalkan, contoh dah lebih 10 tahun, berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun. So macam saya, itulah niat saya hanya explore, berjalan, menceritakan tentang tempat-tempat tu. Orang kata kalau dah wujud benda tu, itu semua atas izin Allah, itu je. Ini soalan yang bagus. Sebenarnya macam ni tau. Mungkin pada orang yang kata kenapa perlu buat kerja-kerja mengarut? Pada pendapat saya, orang yang berkata begitu dia tak sampai pemahaman dia untuk sampai ke tahap macam tu. Okay, contoh doktor pakar bercakap dengan security lain language. Cuba doktor pakar bercakap dengan doktor pakar, dia kena pada ahli dia. So macam kalau kita buat parah, tengok ada setengah orang buat parah, dia lakukan penipuan, cakap besar, mencarut. Itu benda-benda yang tak sepatutnya dalam parah. So sebelum kita buat parah, kita kena jaga mata. Saya dengan mata tak boleh tengok benda bukan-bukan. Mulut jangan cakap yang bukan. Tangan jangan cipta fitnah. Jangan buat dosa semua. So daripada paranormal ni, dulu kalau kita solat 3 waktu, bila kita dah buat paranormal, kita lengkapkan 5 waktu. So paranormal ni boleh membentuk akhlak kita sikit. Daripada dulu yang nakal, mungkin orang ni dulu dia solat 2-3 waktu. Bila dah join kita, mungkin dia Allah gerakkan hati dia, terbuka hati dia. Dia dah boleh solat 5 waktu. Pada arah yang lebih baik jugalah. Betul, dia dah boleh solat 5 waktu. Jadi sebelum pergi parah, dia dah boleh buat solat hajat. Dulu dia tak pernah buat solat hajat. Tapi bila dia join paranormal, dia dah boleh buat, dah ada solat hajat. Balik paranormal, dia boleh solat subuh. Dia boleh wirid sikit, baru dia sama tidur. Lebih berjaga lah sebab dia dia tahu berjaga. benda-benda macam tu lagi ni. Betul. So macam mana kita nak bezakan macam sekarang kita tahu ramai dah start buat paranormal kan. Ramai pula orang masyarakat Melayu sendiri pun memang ramai yang suka tengok malam-malam, rasa macam feel tu kan, nak feel kan, nak pergi tak berani tapi tengok je lah mampu. Jadi je macam mana kita nak bezakan macam mana satu yang betul-betul atau yang memang buat-buat. Benda ni makan saya, dan bila dah join paranormal baru boleh saya bezakan yang mana hak, yang mana batil, mana yang betul, yang salah kan. Pada pendapat saya, bila
dah lama dalam parang ni baru kita tahu takkan hantu pakai kain boleh dekat tepi pintu, masuk balik. Benda tu macam, contoh dia pergi kat situ, saya pun dah pergi dekat situ. Okay, gangguan yang dia kena tu ialah dalam Katolik itu sekadar prop. Sebab kita dah pergi tempat tu, kita tahu apa yang ada kat situ. Memang kalau kata pintu tu bergerak tu betul sebab kita dah, tapi kalau nampak macam orang itu bohong, itu pembohongan tak sepatutnya didedahkan kepada viewers. Jadi tujuan saya buat parah supaya viewers tak kena tipu lah. So macam biasa kita balik, so kita akan lakukan satu penutup lah. Okay, so memastikan so kita selamat pergi selamat balik. So tak ada apa yang memudaratkan pada kita dan orang-orang kat rumah. Itu yang penting. Pesanan saya mana pada peminat-peminat paranormal, teruslah support para paranormal ataupun eksplorasi yang dibuat. Ada yang di Malaysia lah, tak kisah di Malaysia ataupun Brunei ataupun Singapura ke mana-mana boleh support. So kita orang punya eksplorasi ataupun paranormal semua sama, just ada konten masing-masing je lah. So pesanan saya, terus support dan jangan percaya 100% lah, sebab ini semua atas izin Allah. Kami buat hanya sekadar minat dan hobi. So itu je lah kot pesanan saya. So kepada peminat paranormal, terus support paranormal. Okay, so terus support, tak kisah daripada Singapura ke, Brunei ke, Indonesia ke, Malaysia ke. So terus support channel paranormal. Okay, so kita buat yang terbaik. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Okay gang. Okey, kami baru selesai memasuki ke dalam bangunan sihir. Bangunan sihir, rumah sihir yang dikatakan ada pelakunya pemujaan. Jadi kami berpengalaman masuk ke dalam ni selama anggaran 30 minit. Jadi ada agak rasa sedikit meremang. Okey, so macam mana Su? Okey, pada pendapat saya buat setakat ni lah, rasa meremang ke rasa takut tu belum ada lagi, tapi cuma rasa takut-takut je lah sebab tadi pun hampir tergelincir sebab dia banyak kaca yang pecah, banyak barang yang rosak dan lantai telah dipenuhi dengan tanah. Jadi di situlah sebenarnya yang rasa sedikit seram sikit lah sebab kita hampir tergelincir. Jadi dengan keadaan rumah yang gelap, hanya dibantu oleh cahaya lampu suluh. Jadi itu sebenarnya lebih menggerunkan lah sebab kita takut terkejut kan bila kita jatuh dan terkejut. Itu sebenarnya yang membimbangkan saya lah. Tapi alhamdulillah setakat ni kami masih lagi okey dan diharapkan kami tetap okey sampai esoknya insyaAllah. Okay, dianggarkan banglo ni ditinggalkan selama 5 tahun. Okey. So di sebelah lagi pun agak banyak bangunan banglo yang ditinggalkan. Okey. Jadi apa yang menarik banglo ni, banglo sihir ni yang telah diceritakan oleh Nas, dia cakap banglo ni anggaran lebih daripada 1 juta harga kos rumah ni. Jadi sayangnya rumah ni tidak dituntut oleh waris dan ditinggalkan terbengkalai macam ni. Okay. Jadi jangan lupa follow Nas Paranormal kalau anda minat dengan paranormal. Okay. So stay tune, tunggu dokumentari kami.